Putrajaya, Mahkamah Rayuan hari ini menolak rayuan Datuk Seri Najib Razak untuk mendapatkan dokumen perbankan syarikat dipercayai berkaitan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau lebih dikenali Joe Low dan keluarga bekas Governor Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Bekas Perdana Menteri itu memohon 19 dokumen untuk digunakan dalam perbicaraan penyelewengan dana RM2.3 bilion milik satu Malaysia Development Berhad 1 MDB dihadapinya. Panel 3 hakim diketuai Datuk Seri Kamaluddin Mat Said bersama Datuk Ahmad Nasfi Yassin dan Datuk Nordin Hassan menetapkan keputusan itu secara sebulat suara selepas mendapati Mahkamah Tinggi tidak berikhlas dan membuat kesilapan ketika menolak permohonan berkenaan tahun lalu. Nordin berkata permohonan itu tiada merit menyebabkan tiada keperluan untuk pihaknya mengubah keputusannya yang dibuat Hakim Datuk Colin Lawrence Sekera. Hakim terbabit mempunyai budi bicara untuk menolak keputusan mengikut Seksyen 51 dan 425 Kanun Tata Cara Jenayah CPC. Menjadi hakim dalam perbicaraan dan dikemukakan pertuduhan serta bukti daripada pihak pendakwaan terhadap Najib, Sekera berada di kedudukan untuk membuat penilaian. Ia berdasarkan bukti lisan yang diperlukan dalam perbicaraan untuk membuat keputusan terhadap permohonan itu mengikut Seksyen 51 dan 51A CPC termasuk berkaitan dana diterima keluarga Zeti. Permohonan di Mahkamah Rayuan ditolak dan keputusan dibuat Mahkamah Tinggi kekal. Itu keputusan kami, katanya. Susulan itu Kamaluddin berkata secara ringkasnya keputusan Mahkamah Rayuan membabitkan isu berbangkit mengikut undang-undang sedia ada. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sriram ketika ditemui media berkata keputusan Mahkamah Rayuan mengesahkan Mahkamah Tinggi tidak membuat kesilapan terhadap permohonan membabitkan kes Najib yang didakwa mengikut Akta Pengubahan Wang Haram dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dokumen yang diminta termasuk kenyataan siasatan membabitkan polis dan SPRM adalah rahsia. Saya juga bernasib baik mempunyai pasukan pendakwaan dalam kelas tersendiri untuk berdepan permohonan itu. Berkaitan perbicaraan kes Najib, seramai 43 saksi sudah dipanggil untuk memberi keterangan dan kita akan panggil 7 lagi. Tak silap saya, saksi yang dipanggil termasuk bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar, katanya. Pada 25 Oktober lalu, Peguam Bela Najib Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berhujah permohonan dokumen membabitkan syarikat yang dikawal oleh Jolo dan keluarga Zeti ada pada pihak pendakwaan dan pihak berkuasa Malaysia. Pihak berkuasa Singapura yang didakwa menyiasat skandal kewangan 1 MDB di negara itu memberikan dokumen berkenaan kepada pihak berkuasa Malaysia termasuk Bank Negara Malaysia, BNM. Bagaimanapun, Gopal dilaporkan berkata dokumen itu adalah pramatang dan tidak relevan dengan perbicaraan Najib. Selain ia hanya boleh dimohon selepas pemerintah membela diri. Katanya tidak dinafikan kewujudan dokumen itu serta bebanan terletak pada pihak pembelaan untuk menunjukkan bahawa permohonan mereka adalah berdasarkan bukti yang boleh diterima dan bukannya keterangan bersifat dengar cakap. Pada 12 Julai tahun lalu, Sekera menolak 2 permohonan Najib untuk meminta pendakwaan perbicaraan kes 1 MDB mendedahkan dokumen perbankan dikaitkan dengan keluarga Zeti selepas dikatakan menerima wang daripada Jolo. Najib memfailkan permohonan pada 24 Mac tahun lalu untuk meminta pendakwaan memberikan kenyataan perbankan daripada beberapa syarikat termasuk Actis Capital Singapore Limited, Country Group Securities Public Company Limited, ACME Time Limited, Butamba Investment Limited dan Central Holdings Limited. Bekas ahli Parlimen Pekan itu juga memfailkan permohonan kedua pada 7 April tahun lalu untuk mendapatkan perjanjian penyelesaian sulit antara kerajaan dan Goldman Sachs Group pada 2020 dan transkrip atau laporan forensik berhubung telefon bekas rakan kongsi Goldman Sachs di Asia Tim Lesner.
Bekas Perdana Menteri terbabit berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapat rasuah RM2.3 bilion daripada dana 1 MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama.